Okey, kalau ikut degree ni kita dah set dot center 0, marking 0, magnet pun as per marking. Sebab ni je standard, kita tak buka lagi, jadi dot center tu kita refer pada cam marking dengan magnet marking ya. Sekarang ni dia dalam keadaan 0, kita set. So sekarang ni kita nak cari apa ni, intake open, intake close, exhaust open, exhaust close. So first kali kita cari exhaust lah. So kita set dulu, kita punya diode ni kosong. Dan ni pun kosong. Kita kejap sikit. Okay, kosong. Okay, first kita akan nampak exhaust open lah. Kita akan tengok exhaust open. Kita tengok dekat sini, dekat diode sini. Dia akan turn 1 mm, 1 pusingan untuk diode gauge. And then kita tengok dekat exhaust open berapa degree. Okay. Dia dah bergerak 1 pusingan ke 0. So sekarang ni kalau ikut degree dia open dekat 30 degree. Dia open dekat 30 degree. Dekat dalam dia punya apa ni? Before bottom dead center. Sekarang ni exhaust open. Dia dalam dalam pertengahan lah, tak degree, dia nak turun before bottom dead center dalam pertengahan 90 lebih lah. 90 ni separuh silinder piston tu turun, dia dekat 30 degree ni. Exhaust ni start open, exhaust start dalam 32 degree. Okay, kita buat lagi, kita tengok intake open. Intake open, kita pusing dalam 1 pusingan. Ok, intake open. Kalau ikut intake open sepatutnya duduk dalam before top dead center. Tapi sekarang ni dia intake open dia berlaku dekat ruangan exhaust close. After top dead center, maknanya piston duduk atas, dia turun sikit. After top dead center baru intake open. So sekarang ni dia tulis dekat sini, kalau dekat degree ni dalam negatif 6 lah, 6 degree, tapi kita kira negatif 6 sebab dia berlaku lepas lepas after top dead center. Okay, sekarang ni kita tengok intake close dengan exhaust close pula. Kita pusing, set pada 0, top dead center balik. Okay, kita tengok, kita reverse. Yes, sekejap. Top dead center balik, kita set 0 balik. Ya, sebab diode gauge ni dia baru, dia okay, kita reverse. Kita reverse. Intake sekarang dalam 40 degree. Intake close, dia berlaku dalam intake close lah, 40 degree. Okay, exhaust close, kita tengok exhaust close berapa. Kita reverse. Okay, exhaust dah start. Exhaust close pada negatif 2, dalam daripada 2 dia duduk, sebab dia berlaku dekat before top dead center tu. Exhaust tu close, dia dekat ni masuk overlap lah ni. Ni ada overlap. Ok, dia tu 2. So kat sini saya dah catat dia punya value untuk can standard NLC.
Kalau ada rasa salah, minta komen kat bawah. Mungkin saya pun tak confirm sangat. Apa yang saya buat ni based on pemahaman saya, based on bila saya tengok video orang yang buat lah. Jadi kat sini total duration dia untuk intake 99 campur 40, dia akan total duration, degree dia 36. Dia punya duration 216 ni apabila 180 campur 36. Ni untuk duration untuk intake. Exhaust dia punya degree 32 campur 92 dia akan jadi 30. Dia punya duration 30 campur 180 jadi 210 lah. Ni dia punya spec exhaust standard lah, spec cam standard lah. Ni apabila saya buat overlap lah. Overlap kita dapat 0.7, 0.8. Lift valve 6.15 untuk intake, 6.05. Load center 6461. Exhaust pula 7680. Number outside 62.5, 78. Number inside 118 dengan 98. Number outside ni dia kita ambil bila dia load dia berada di maksimum before maximum sampai di maksimum, and then dia akan return back kepada kosong. Kita ambil dia punya tu 0.01, and then kita tengok degree berapa maksimum dengan minimum dia. Masa-masa dia duduk betul-betul atas center loop, sama ada dia nak dia dah maksimum, and then dia akan jatuh. Dia akan dapat kita akan ambil dekat pada perubahan 0.01, mana pergerakan valve tu 0.01. Jadi tu dah yang timbulnya nombor 64 dengan 61. 64 61 ni kita campur 2, kita bahagi 2, 64 campur 61 kita bahagi 2, jadi 62.5. 65 itu ada number outside. Jadi number inside ni dia akan refer pada degree V lah, dekat number inside dia atau 60 kan. Dia akan jatuh kat sini lah ya, antara 120 dengan 110. Ni untuk intake lah. Dia punya LSA 108, load separation angle. Ok, itu saja. And then yang tadi sebelum tu tadi saya ada ambil juga kita punya lift valve, lift cam untuk takahi 6.5. Ni ukur je. Saya dah check kat tapered 0.08 mm, intake exhaust 0.15 mm. Ok, itu saja. Detail kenapa kita perlu die cam ni, kita boleh tengok mana-mana otai-otai expert yang buat die cam lah. Tapi kalau dekat detail ni kita boleh tengok lah, kalau kita nak beli cam casing, at least duration dia tu lebih besar daripada duration scan standard. Itu je kenapa nak duration cam besar, duration dia besar. Dia untuk top speed lah, penghujung top speed. Dia untuk top speed, dia berkaitan juga bila nak top speed ni cam dah besar, dia akan jadi lawa, duration dia besar. Jadi kat situ kena akan main peranan untuk kekuatan enjin. Compression ratio tu kena betul lah. Compression ratio kena betul, barulah dia dapat match dengan cam yang berdegree tinggi. Bila nak compression ratio yang tinggi,
Maknanya kita nak pakai kena at least piston, kena high dome lah contohnya, high dome ke, sebab kita nak kecilkan ruang combustion dengan pembukaan bore yang besar, akan dapat compression yang tinggi lah, sebab dia nak mampak kuasa tempat yang kecil. Tu je kalau logik akal dia. Tadi bila compression tinggi, duration cam tinggi, besar, jadi dia sesuai lah, enjin tu tak jadi senok, maknanya enjin tu tak jadi tak lalu stres, maknanya dia nafas panjang, enjin power macam tu lah contoh dia. Sebab kita nak kerja top speed kan. Kalau untuk main pick up pula, kita akan kena main lah gear ratio ke, sprocket ke kan, untuk dapatkan untuk maksimum kan. Itulah tujuan dia bila kita buat modification. And then bila nombor-nombor cam ni, nombor-nombor kat sini ni macam ke dia tak balance. Contohnya ada banyak yang orang dalam YouTube pun dia akan buat macam mana dia nak adjust nombor-nombor cam ni biar jadi balance. Macam mana nak buat jadi balance, itulah adanya kita kena buat degree wheel, and then kita kena pakai adjustable timing sprocket. Kat situ kita boleh cari, kita boleh tengok nombor-nombor yang kita nak target, at least tak lari jauh apabila kita set degree wheel. Okay, itu saja sedikit, seberingkas, general in surface, tak go detail. Kalau nak detail, kita boleh tengok video-video YouTube lain berkaitan dengan diecast, berkaitan dengan modification engine, berkaitan dengan spek-spek yang biasa yang orang buat. Tapi basic dia macam itulah. Satu cam, satu enjin, satu sisi enjin. Sisi yang enjin yang besar, kekuatan enjin itu akan lagi besar lah. Cuma kita nak tiung je macam mana nak dapatkan kelajuan yang kita nak, apa yang kita perlu buat. Dia banyak berkaitan dengan enjin ataupun tiung ataupun setting yang mana kita ataupun kita nak main motor tu nak laju untuk jalan jauh ke, ataupun motor tu nak laju untuk jalan yang pendek. Okey, itu saja. Assalamualaikum.